والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلم لساني وبفضل بعبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وبالعافية واحسن أخلاقنا بالدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada syarah Syekh Al-Qurtubi ada Ummul Barahin pada kalam Sahih wa yajuzu fi haqqihi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa min al-a'rad al-bashariyyah التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض ونحوه. Maksudnya dan harus pada hak mereka, yakni pada hak para Nabi dan Rasul alaihi wassalam, harus ma huwa, apa yang minal a'radil basyariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan. Harus bagi Nabi dan Rasul ini bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Allati la tu'addi, tetapi yang tidak membawa kepada ila naqsin, kepada kekurangan. Fi maratibihim al-'aliyah, pada darjat mereka yang tinggi. Tapi sifat yang tak membawa kepada kekurangan pada darjat mereka, darjat mereka yang tinggi. Kerana Nabi ini ialah golongan manusia yang terpilih, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Kal-maradi, contoh sifat yang harus tu, contoh sifat yang harus, iaitu seperti al-marad, sakit, wa nahwi, dan seumpamanya. Jadi kita maklum bahawa para Nabi dan para Rasul alaihi wassalam ni ta'rif Nabi mesti ialah Bani Adam, tak? Ataupun rajulun min Bani Adam, orang lelaki daripada anak Adam. Maka bila bangsa Nabi dan Rasul ni manusia, maka sifat manusia itu harus pada diri mereka. Hadza huwal qismul tsalits, ini bahagian ketiga minal aqsami tsalatsati, daripada bahagian tiga bahagian. Ini bahagian ketiga daripada al-aqsam al-tsalatsati, tiga bahagian al-maqlubi ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu tu jadi apa tu? Ma'rifatuhu Ma'rifatuhu jadi apa tu? Al-maqlubi ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu jadi apa? Yang maknanya kepada makhluk. Makhluk tu isim maf'ul kan. Isim maf'ul diperamal dengan amal fi'il. Ma'rifatuhu al-maqlub, yang dituntut mengetahuikannya. Maqlubu ma'rifatuhu. Jadi kalau kita ubah allazi tulibat ma'rifatuhu, yang dituntut mengetahui. Jadi ma'rifatuhu naib fa'il kepada makhluk ini isim maf'ul yang beramal dengan amal fi'il. Jadi ini bahagian ketiga daripada tiga bahagian yang dituntut mengetahuinya pada hak Rasul. Wajib, mustahil, harus. Sekarang ini bincang tentang bahagian ketiga, iaitu sifat yang harus. Alaihi wassalatu wassalam.
Apa dia bahagian yang ketiga ini? Wa huwa ma yajuzu fi haqqihim, iaitu perkara yang harus pada hak diri pada Nabi dan Rasul. Jadi kata syarih fahtaraza, maka mengeluarkan oleh musannif. Ihtiraz ni pun sepok lari sepok tu. Mengeluarkan oleh musannif dengan perkataan al-a'radi. Mana tengok dalam matan tu kan dia kata huwa ma huwa minal a'radil basyariyah. Al-a'rad al-basyariyah. Bila kata al-a'rad, apa yang terkeluar? Musannif mengeluarkan dengan perkataan lafaz al-a'rad itu yahtaraza an sifatil uluhiyyati, mengeluarkan daripada sifat ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan ni bukan sifat Nabi dan Rasul lah. Harus pada hak mereka apa yang daripada sifat al-a'rad al-basyariyah. Sebut a'rad tu terkeluar daripada itu sifat-sifat ketuhanan. Kerana sifat ketuhanan tidak dipanggil a'rad. Sifat ketuhanan, sifat-sifat pada Allah ni tidak dipanggil al-a'rad. A'rad ini khusus merujuk pada sifat makhluk, sifat hawadis. Jadi setiap lafaz yang dipilih itu ada makna dia. Ada dalalah yang khusus, dia bukan saja-saja. Bahkan ulama ni bila tulis kadang terutamanya pada ta'rif, mereka akan teliti pada pemilihan lafaz. Dia semua Arab maknanya terkeluar sifat ketuhanan. Ihtaraza, mengeluarkan musannif dengan perkataan Arab itu daripada sifat ketuhanan. Pada tajuzu, maka tidak harus sifat ketuhanan tadi ala rusuli atas pada rasul. Sifat ketuhanan mustahil, tak harus, maknanya tak akan berlaku sifat ketuhanan pada hak diri rasul. Kenapa? Li'anna al-haditha la yattasifu bil qadim, kerana al-hadis yang baharu makhluk ni lah, yang baharu ini tidak akan bersifat dengan yang qadim, dengan sifat yang qadim. Bila kata dia itu makhluk, maka makhluk tak akan bersifat dengan sifat Tuhan, sifat qadim. Kalau bersifat sifat qadim, lazim zat dia qadim juga lah. Takkan zat dia baharu, sifat dia qadim. Tak laku begitu. Dia laki tapi sifat itu kurang. Dia tasyabuh makhluk tetap jadi dia kurang juga. Dia kambing. Sifat dia kambing. Takkan kambing sifat dia gajah. Kambing sifat dia gajah. Takkan mengubah hakikat. Maka al-hadith la yattasifu bil qadim, yang baharu tak akan sama sekali bersifat dengan qadim. Khilafan lin nasara, menyalahi bagi golongan nasara. Nasara kata pun dia kata Nasara kata ni apa masalah ni salah tu dari segi akal memang tak diterima, dari segi ilmu mantik. Sesuatu zat, hakikat sesuatu dia tidak akan bersifat dengan hakikat yang lain. Tapi Nasara dia kata boleh. Sebab apa? Sebab dia nak mendoktrinkan fahaman dia bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Nabi Isa itu bersifat dengan sifat ketuhanan, walaupun Nabi Isa manusia. Nabi Isa mereka yakin Nabi Isa diberanakkan. Nabi Isa diberanakkan, mak dia Maryam kan. Tetapi dia kata bersifat dengan sifat ketuhanan, maka kita sembah dia kerana dia Tuhan. Jadi dari segi akal ni benda ini menyalahi dalam semua akal. Apabila sesuatu itu makhluk manusia, takkan dia bersifat dengan sifat pencipta, sifat ketuhanan. Nasara kata menyalahi bagi Nasara. Qabbahahumullahu, doa anak ni moga Tuhan melaknat mereka. Syekh Sanusi memang syadid pada roh dia kepada al-muqaddimi wa ahli bidah, golongan-golongan yang menyalahi akidah Islam dan ahli bidah. Qabbahahumullah,
Moga Tuhan mencela, membunuhkan mereka, menghinakan mereka. Nasara kata apa? Fi qawlihim bilittihadi, dengan bersatu. Jadi orang Nasara ni mengata berlaku penyatuan pada diri Nabi Isa, berlaku penyatuan sifat ketuhanan pada diri Nabi Isa. Sebab itu mereka sebut nampak? Ittihadu an-nasu Allahuti bin nasu. Bagi bersatu Allahu. Lahu ini istilah yang digunakan oleh Mesir lah. Lahu itu ketuhanan, sifat ketuhanan. Yattahidu bin nasu. Nasu ni jasad Nabi Isa. Jadi ittihad ni merujuk pada ittihadu Allahuti bin nasu. Lahu itu merujuk pada sifat ketuhanan, nasu itu merujuk pada jasad Nabi Isa. Jadi mereka kata kerana itu Nabi Isa ni Tuhan, kerana dia ada pada dirinya sifat ketuhanan. Ini kena faham betul asal akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama kata sifat ni tidak boleh berpindah. Sebab sebelum daripada perpindahan sifat Tuhan berpindah kepada Nabi Isa, dia duduk mana? Lepas main duduk. Kerana sifat dia tidak akan bercerai daripada mausuf. Sifat dia tidak boleh bertunggangan. Sifat tidak boleh bertunggangan. Mastaqar. Sifat tidak boleh istiqrar duduk pada. Jadi apabila sifat Tuhan duduk Tuhan, sifat itu berpindah kepada Nabi Isa. Berpindah dengan perantara, bukan dengan perantara. Kalau dengan perantara maksudnya ada waktu itu sifat itu tidak duduk pada mausuf. Dia boleh bersendiri. Ini menyalahi kaedah bahawa sifat ini tidak boleh duduk berasingan. Itu duduk pada zat. Baik. Andai kata tidak ada perasingan, maknanya bersambung antara Tuhan dengan isi bersambung. Nampak tu sama? Ada nampak. Jadi atas apa-apa ada yang ulama ahli kalam itu tak akan berlaku bahawa berpindah sifat ketuhanan daripada Tuhan kepada Nabi Isa. Berpindah sifat itu tak akan berlaku. Okay. Jadi Nasara kata dia dah tiga tu. Bahkan disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam beberapa kalam dia kata antara orang yang payah dan suka untuk aku debat ialah golongan Nasara. Dia ceritakan pengalaman dia penuh untuk debat tentang satu isu berkaitan dengan kenabian Nabi Isa. Dia kata dia terpaksa menerangkan kepada rahib Nasara itu kaedah akal dulu sebelum dia membina atasnya hujah-hujah yang dapat dia gunakan dalam perdebatan. Dan ini sebenarnya dia mengajar kita apabila kita nak melakukan debat atau dialog dengan pihak yang bersalahan berfikiran kita, kena ada berdiri atas singkam, atas dataran yang sama. Kena ada satu perkara yang disepakati. Apalah, kita kena letakkan asas persepakatan, konsep kaedah yang mana atas dasarnya kita akan membina perbincangan. Kalau tidak, kalau masing-masing duduk berbincang di atas kaedah mereka, kita kaedah dia, takkan berlaku persefahaman lah. Takkan dapat natijah. Nak bincang dengan golongan mujassimah, kena ada asas. Kita nak bina lakuk supaya perbincangan tu boleh ada hasil. Kalau tidak, orang ni kapal pandangan ini, cepat kapal pandangan ini. Kalau ada sana tu pandai cakap, pakar debat, alik sini pula cakap pun tak berapa dia kata lancar. Memang akan zahir ni orang nampak pihak yang petah bercakap itulah juara dia. Padahal tak mesti. Sebab itu kalau nak dibuat perdebatan atau dialog dengan seumpama ini, dia kena ada common ground yang semua sepakat. Satu asas persepakatan
atas dasar kaedah yang sama, ambil kerja. Kalau tidak, akan resi habis masa. Habis masa pun orang pagi-pagi kalau ada ada bagi duit lah. Boleh makan untuk hotel. Tak apa dah dengan kita boleh untuk hotel. Baik. Jadi tengok. Jadi Imam Abu Bakar Al-Razi aku sangat susah berdebat dengan golongan Nasara kerana aku sebelum debat terpaksa memberi faham dulu tentang satu kaedah akal. Antara yang dibincang ialah tentang ketuhanan Nabi Isa. Bukti Nabi Isa Tuhan kerana dia ada padanya sifat yang mana hanya Tuhan boleh buat, iaitu menghidupkan yang mati, yang kita panggil mukjizat. Dianggap itu sifat ketuhanan. Bila ada pada Nabi Isa, maka Nabi Isa Tuhan. Maka aku terpaksa terangkan bahawa ada wujud syarfi yalzamu min ada wujud syarfi ada masyruh wala yalzamu min wujudil masyruti wujud syarfi wujudul masyruh. Lazim daripada tidak ada syarat ada masyruh, tapi tak lazim ada syarat ada masyruh. Kata syarat ketuhanan iaitu sifat ketuhanan. So, Nabi Isa dikira sebagai Tuhan kerana dia ada sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan. Baik. Kalau tak ada sifat ketuhanan, maknanya kalau seorang tidak ada sifat ketuhanan, tak dipanggil dia Tuhan lah. Tidak ada syarat, lazim daripada tidak ada syarat, tak ada masyruh. Tak ada sifat ketuhanan. Dia sifat ketuhanan. Confirm kata sebab tidak ada sifat ketuhanan. Tapi kalau ada syarat, tak mesti ada masyruh. Kalau sekadar hujah. Kalau kita ambil dalam konteks yang mudah sikit, kita keluar dari sini pada perbincangan kita daripada perbincangan Bangkok Topik disebut, sama juga itu sama. Ada wujud syarti yalzamu minhu ada wujud masyruh. Wa la yalzamu min wujud syarti wujud masyruh. Tak ada syarat, lazim takkan ada masyruh. Sembahyang syarat dia ialah wudu. Tak ada wudu, confirm sembahyang tak sah. Tak ada wudu, confirm sembahyang tak sah. Kalau bila dah tak keluarlah sembahyang mak waktu tu, dah adhar Allah keluar kalau bila. Kalau tak ada syarat, tak ada wudu, confirm sembahyang tak sah. Tapi kalau ada wudu, mesti sembahyang sah kan? Tak mesti. Ada wudu, tak mesti sembahyang sah. Tak. Kalau wudu ada, tak dia sembahyang sah. Sebab apa? Sebab boleh dia sembahyang tak sah. Sebab apa? Tak ada syarat lagi. Dia sembahyang minum masa waktu sah. Dia sembahyang dia pergi. Kan dia tinggi setelah kita jam. Tapi sembahyang zuhur pun dah. Tak sah lah, dia jam tak. Ambil wudu, dia jam dah ambil wudu. Maknanya beralur ni ambil wudu. Ambil lah wudu beralur. Tapi sembahyang zuhur pun dah. Dia syarat, dia kata kuat lagi. Belum dah main Zuhur hari ni. Kalau Zuhur kemarin, soal lagi. Tak sah. Jadi ada syarat, tak mesti ada masyruh. Tapi kalau tak ada syarat, mesti takkan ada masyruh. Baik. Jadi tidak ada sebab Tuhanan, maknanya sesuatu zat itu bukan Tuhanan. Tak lazim daripada ada sifat itu baru satu zat itu Tuhan. Jadi Nasara kata ada sifat ketuhanan pada Nabi Isa. Sebab dia boleh menunjukkan yang mati. Baik. Imam Fakhrul Razi, kenapa kamu tidak kata Nabi Musa pun Tuhan? Kerana ada pada Nabi Musa itu sifat ketuhanan. Ada sifat ketuhanan. Boleh menukarkan benda tongkat menjadi ulung. Boleh menukarkan tongkat menjadi ulung. Benda yang tak boleh dibuat oleh manusia. Nampak tak? Jadi nak mengetahui di sini apa dia tentang asas kesepakatan. Dan kita buat Nasara tadi lah. Nasara mereka ni Muhammad Al-Razi sangat jahil tentang ilmu akal. Jadi pada mereka ini kata at-taqlid ar-radi yang disebut dalam Imam Sanusi dalam mukadimah dia. Antara asbabul kufri wal bidah at-taqlid ar-radi. Satu, taklid yang betul. Contoh ini taklid orang musyrik Mekah kepada
nenek moyang mereka. Antara lain nak kaki. Walaupun contoh tu tidak diberi dalam dalam makna, tetapi dia termasuk juga kerana Nasara sebahagian. Dia mentaklidkan pandangan, bertaklid kepada pandangan pandai-pandai mereka yang bahawa Tuhan itu tinggi. Jadi kepercayaan kepada konsep Trinity itu sebahagiannya berasaskan taklid. Satu. Kalau kita nak tengok dari segi mereka percaya kan taklid saja. Sebab tu mereka kata ini kita tak payah persoalan. Beriman saja. Tak payah persoalan, beriman. Ini ketuhanan, kita tak perlu persoalan, kita beriman saja. Jadi yang dicerita dalam bab akidah ni. Kenapa kita kena beriman? Kerana kita tak mampu fikir kata dia. Nak fikir Trinity tak mampu fikir. Maka kita beriman sahaja bahawa Tuhan tu Nabi Isa tu salah asal. Dan konsep Trinity ni ada. Jadi Islam kata tak, benda ketuhanan ni dari segi asas mengisbatkan ketuhanan dan sifat-sifat itu benda yang mampu difikirkan. Yang mana tak mampu difikirkan ialah hakikat dia. Hakikat ketuhanan, hakikat zat, hakikat sifat itu tak mampu. Sebab itu Islam tidak takut untuk berbincang tentang konsep ketuhanan dan pengisbatan ketuhanan tauhid dan sifat-sifat Tuhan. Nampak tak? Sama kita beriman Tuhan kata Tuhan betul. Tuhan kata Tuhan. Bukan Tuhan kata tak, yang tidak apa Tuhan kata Tuhan itu bertempat, kita beriman. Jangan tanya. Tuhan kata Tuhan bertempat, duduk di atas arah, duduk atas arah. Beriman. Tuhan kata turun 1-3 malam, kita beriman. Bagaimana? Jangan tanya. Ini satu bentuk konsep taklid kita. Bila orang kata sama macam Nasrullah, Allah. Sama dari segi mana? Sama dari segi mereka tak tahu di mana konsep akal yang boleh kita faham tentang ketuhanan. Di mana akal terpandang untuk faham. Baik, faham tu? Jadi bila kita mengisbatkan sesuatu, iaitu mengisbatkan tempat bagi Tuhan di antara arah. Dalam masa yang sama kita mengisbatkan Allah Ta'ala itu turun pula. Dengan dia faham dulu itu zat. Kita tak nanti Tuhan istiwa, kita faham balik. Ini juga payah nak buat faham semua orang. Bila dia tuduh Asy'ariyah menafikan Tuhan istiwa. Tak ada Asy'ariyah, bukan tak ada orang Islam yang menafikan Tuhan istiwa Ta'ala. Kalau nafi itu kufur. Sebab Quran sebut yang kita nafi, yang kita perhatikan ialah istiwa dalam makna duduk bertempat. Duduk bertempat itulah bila kita persoalkan dia bertempat di atas arah dalam masa yang sama dulu 1-3 malam dengan zatnya di langit pun ini dah hukum teradik. Hukum akal tak ada terima. Dia kata jangan fikir hukum akal, kata hantar tak ada fikir akal. Terima saja. Nampak tak saya? Sama lah Trinity ni tak ada fikir akal. Terima saja. Ini bahaya ya. Dan konsep tak faham, tak mengaji akidah, tak mengaji tentang hukum akal. Jadi semua perkara dia tak ingat asing lah, mana hukum akal, mana hukum adat, mana perkara yang mustahil, mana perkara yang harus bahaya. Baik. Jadi bila balik Nasara, menyadari golongan Nasara di kaum ini dilihat yang mengatakan dengan bersatu dilanggut dengan nasuh. Ada sifat ketuhanan yang disebut ialah ilmu. Ilmu Tuhan itu duduk ada pada diri Nabi Isa, maka Isa sebagai Tuhan. Ini mustahil ya. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluhu al-bashariyah. Mana? Al-a'rab maka minal a'rabi bashariyah kan. Sekali kita syarah. Perkataan musannif al-bashariyah itu ihtirazan an sifat malaikah.
mengecualikan, mengeluarkan daripada sifat malaikat. Dia kata sifat manusia, maka keluar daripadanya sifat malaikat. Fa'innaha la tajuzu alaihi, kerana sifat malaikat itu tidak harus atas mereka. Fa'innaha la tajuzu alaihi, tidak harus atas mereka. Okay? Jadi contoh apa? Makna Nabi ini bukan malaikat. Faham? Nabi ini bukan malaikat. Dan Nabi ini malaikat, apa sifat malaikat? Tidak berjantina. Lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Jadi Nabi ini mustahil bersifat tidak berjantina. Awal-awal tu makna Nabi ini rajul dia kan. Ada pula orang ajaran mana sifat tu kata Nabi ini kan lelaki, tak ada alat apa kelamin ke apa, tak ada. Mengaku pun jangan sesat. Sesat ini nasallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah dia orang percaya juga lah. Maka mustahil sifat malaikat atas diri. Wa qawluhu allati la tuaddi ila nafsin fi maratibihim al-aliyati, yang tidak membawa kepada kekurangan pada kedudukan mereka yang tinggi. Itu pula qaulu itu ihtirazan, mengeluarkan amma nuhiya anhu, daripada perkara yang dilarang daripada dulu. Bila kata sifat-sifat yang tidak membawa kepada kurang darjat kenabian yang tinggi itu, keluar daripada itu perkara yang dilarang. Ma nuhiya anhu, apa yang dilarang daripada itu, sifat-sifat atau dosa-dosa, larangan-larangan syarak. Ini harus manusia buat, tapi Nabi tak. Nabi tidak harus melakukan perbuatan atau sifat-sifat yang mana yang diharam. Kan-kadiri seperti dusta, wal kufri, kufur. Kufur ni pada manusia haram. Dusta ni haram, maksiat ni haram. Tapi pada hak Nabi mustahil. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada dan kekurangan pada derajat Nabi. Wala dzalika, dan seumpamanya. Wa qawluhu fi maratibihim al-'alim, fi maratibihim pada matan kan, allati la tu'addi ila nafsi fi maratibihim. Qawluhu fi maratibihim tu ay maratib makna manazilihim al-'aliyah, kedudukan mereka yang tinggi. Jadi mu'lah ni maratib makna manazil. Habis titik. Summa mathala dhalika, kemudian membuat contoh oleh musannif. Mathala yumathilu tamthilan, membuat tamsil, membuat misal oleh musannif. Dhalika, akan demikian itu. Mana sifat yang harus? Bil amradi, dengan penyakit. Kan maradillah. Dia buat contoh sifat yang harus ialah sakit. Wanahmiha, dan seumpama amrad. Wanahmul maradi, dan seumpama al-marad itu kan dia seperti itu. Seumpama al-marad itu ialah kan dia wal akli wasyurb, makan dari jadi ini harus bagi Nabi sakit, Nabi makan, Nabi minum, Nabi letih, Nabi tidur. Sifat-sifat kemanusiaan itu harus bagi kepada Nabi, yang mana pada zahir dia tidak menunjukkan ada kekurangan pada orang lain. Sifat dia yang tak boleh pada Nabi, sifat yang harus tapi membawa kepada darjat Nabi itu jadi lebih, jadi kurang. Contoh apa? Contoh penyakit-penyakit yang menyebabkan orang tak hidup dekat. Tak boleh dekat. Penyakit kusta, penyakit berjangkit, COVID-19. Kacau lah mas. Apa lagi? Sifat-sifat yang mana menyebabkan orang pandang hina. Contohnya bau pandang musuh. Mustahil. Mulut busuk, mustahil tak? Mulut busuk, orang berdekat tak?
Kejap lepas tu dia duduk lama. Padahal Nabi perlu sampai nak apa. Maka sifat-sifat kekurangan ni apa lagi? Tidak beruru dan seumpama itu mustahil pada buat Nabi alaihi wasallam. Kita kena faham makna Nabi bila Tuhan nakir dia orang paling sempurna. Orang yang ada Tuhan nakir ni supaya orang tertarik kepada dia. Sebab itulah Nabi paling semak, paling alfa, paling banyak. Ini ambil contoh lain, ambil contoh Nabi ya. Sama juga. Kita nak puji, kita puji Nabi, nak Nabi manusia paling sempurna. Kadang-kadang ada fenomena yang tak elok juga lah. Namanya bila perbalahan berlaku antara kibar, antara ulama-ulama besar, kita masuk sekali. Kita masuk sekali. Kita menzahirkan, kita memuji tokoh kita. Tapi pujian kita itu dipaham oleh orang lain seakan menghina tokoh dia pula. Akhirnya tak bersudahan. Habis masanya kita tujuan kita nak angkat tokoh dan orang yang kita puji. Kita pun puji dia. Orang yang tak suka kita kata ni nak kata dia Tok Syekh aku ni nak kata ke tokoh aku ni. Dia faham itu. Jangan kita buat pun kita tak tahu ni kan. Kita buat, kita nampak macam puji Tok Syekh kita. Tapi puji kita tu dalam masa sama kita nak kata ke orang lain. Itu kadang-kadang laku kita kata ribah yang khafifiyah. Dia panggil apa? Mana kita kata mutuk secara tersembunyi. Saya nak mutuk dia, saya puji yang saya ni. Pujian kita yang terkandung dalam itu nak kata ke orang. Tapi kita tak tahu niat dia lah. Sebab itu kadang-kadang tak jadi tak sudah-sudah. Tak sudah-sudah sebab apa? Sebab kita kita bawa atau isu yang boleh menyebabkan jadi tidak harmonisasi. Sebab itu siapa-siapa pun lah yang kita puji, kita kesalahan kita ada. Baiklah kita puji Nabi, puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man alladhi ma sa'aqa wa man lahu husnul faqad Muhammadul hadi alladhi alaihi jibril haba. Man alladhi ma sa'aqa, siapa yang tidak ada kesalahan. Wa man lahu husnul faqad, siapa yang ada kebaikan saja. Ada Muhammadul hadi alladhi, Nabi Muhammad al-hadi yang memberi hidayah. Alladhi alaihi jibril saqat, alaihi jibril habaq, yang mana turun malaikat Jibril di bumi ini. Baik kita puji Rasulullah SAW. Jadi kita jangan sibukkan diri kita pada masalah ini. Bila dia akan berkesudahan. Padahal sama-sama dengan Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma kerana tokoh masing-masing itu berbeza. Padahal yang di atas tu Al-Kibar, ulama tu tak ada lah teruk kepala nama dia, masih boleh faham. Tapi bila sampai kepada anak uli ni, dijadikan artinya berpanjangan pertelingkahan. Baik. Maka para nabi dan para rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan dan tidak merendahkan kedudukan. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam fa li'annahum law lam yasfu la lazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عنه. Adapun bukti dan dalil wajib bersifat sidik bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam
Bani annahum kana sesungguhnya mereka para nabi daulam yasluku, kalau mereka itu tidak benar. Nabi ini tak cakap benar, Nabi ini bukan orang yang benar. Laziman kadhibu, nescaya lazim berdusta. Bila Nabi tak cakap benar, Nabi tak benar, maknanya Nabi berdusta lah. Lazim berdusta tu bukan dusta Nabi lagi, itu dia lah tu. Mafhum mukhalafah bila tak benar, maknanya dusta lagi. Tapi lazim dusta fi khabarihi ta'ala, pada khabar pengakuan Tuhan, pada penceritaan pemberitahuan Tuhan. Bila Nabi tak benar, maknanya lazim dusta pada Tuhan. Kenapa dusta? Ditasdiqihi ta'ala, kerana Allah membenarkan lahum. Allah mentasdiqihi tasdiqillah, Allah Ta'ala membenarkan bagi para Nabi ini bil mu'jizati, dengan bil mu'jizat. Bila kata Nabi berdusta, maknanya Tuhan, Nabi ini berdusta, tak benar, maknanya Tuhan berdusta lah. Tuhan berdusta kerana Allah yang membenarkan Nabi. Macam mana Allah membenarkan Nabi? Mu'jizat. Mu'jizat itu bukti pengakuan Tuhan tentang benarnya Nabi. Mukjizat itu dah pembenaran Tuhan kepada Nabi. Mukjizat an-nazilah, yang menepati, manzilata, menepati kedudukan firman Allah. Seakan-akan mukjizat itu berkata menepati kedudukan, maksudnya dia seumpama Tuhan kata sadaqa abdi, benarlah hamba-Ku ini fi kulli ma yuballighu pada setiap perkara yang disampaikan daripada itu. Baik. Kita ringkaskan. Nak kamu di sini bahawa dalil para Nabi dan para Rasul wajib bersifat dengan sidik benar, iaitu Allah beri mereka mukjizat. Macam mana mukjizat? Dalil kepada benar ni Nabi. Kerana mukjizat ini ialah pengakuan daripada Tuhan. Macam mana mukjizat dianggap pengakuan daripada Tuhan? Kerana mukjizat ini, kalau nanti akan tegang, hakikatnya ialah perkara yang menyalahi adab. Perkara menyalahi adab ini tidak mampu berlaku kecuali dibuat oleh Allah. Mukjizat ini perkara luar kebiasaan yang hanya Allah saja yang mampu buat. Pencipta saja yang mampu buat. Maka bila seseorang mengaku sesuatu dan dibuktikan dengan mukjizat, maka mukjizat itu seakan-akan Tuhan kata bahawa betul apa yang diberitahu hamba itu tadi betul. Buktinya apa yang disebut akan berlaku mukjizat yang berlaku sungguh. Mana Allah mengiktiraf dia dengan Allah membenarkan berlaku perkara mukjizat tersebut. Jadi mukjizat itu pengiktirafan bahawa Nabi itu betul pada dakwah. Maka bila Nabi tak bersifat dengan benar, dia dusta. Dalam masa yang sama Allah membenarkan dia, makna Allah dusta juga. Itu lazim al-kadhib alaihi ta'ala. Kawan kita lah orang lain. Jom ambil lah sebenarnya dengan puasa roti jom. Jom ni itu. Jom. Nama Johan, tapi itu tidak sedap Johan. Jom ni memang itu. Lepas tu dia beritahu kawan kita cerita. Dia beritahu cerita yang salah lah, yang itu pada kawan kita. Kita ni, kita kawan kita tadi kita betul tak jom kabar? Kita membetulkan jom, maknanya itu juga. Kerana kalau jom begitu, kita membetulkan begitu, tidakkah kita ni sama sekali begitu? Kita beritulah sebab kita yang dia kata itu salah. Kita kata dia kata betul. Tidakkah perkataan itu betul tu begitu kerana hakikatnya tidak betul. Jadi membenarkan penipu ialah penipuan. Membenarkan orang yang penipuan itu ialah satu penipuan juga. Jadi kalau Tuhan membenarkan Nabi, maknanya Nabi wajib Nabi ini bersifat betul. Kalau Nabi menipu, makna bergaya lah. Tipu Allah Ta'ala menipu. Itu mustahil. Ya. Kemudian kata Syarih rahimahullah,
hadza huwa dalil, inilah dalil ala sidqir rusuli, atas benarnya para rasul alaihi wassalatu wassalam fi da'wahum ar-risalata, pada dakwaan mereka ke rasulan. Fi da'wahum ar-risalata. Ar-risalata ialah apa? Ar-risalata. Maf'ulun bi. Mana apa dia? Dakwah itu masdar yang diidhafahkan kepada fa'il. Jadi masdar dia beramal dengan amal fi'il. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, dia beramal dengan amal fi'il dengan syarat-syarat. Di sini dia didhafah kepada fa'il. Dakwah, mendakwa oleh mereka. Jadi ar-risalah itu jadi maf'ul bih bagi masdar yang beramal. Pada dakwaan mereka ke rasulan, wa fi ma yuballighunahu, dan pada apa yang mereka sampaikan, ba'da dzalika, setelah daripada itu, ilal khalqi, kepada makhluk. Jadi musannif dia kait balik. Sidik di sini merujuk kepada sidik benar pada dakwaan kerasulan dan apa yang disampaikan daripada wahyu kepada makhluk. Ada pun benar pada perkara-perkara lain termasuk dalam sifat amanah. Wa hasilu hadzal burhan, hasil khulasah. Wal hasil, kita sebut wal hasil. Wa hasilu hadzal burhan. Wal hasil burhan, dalil ini. Dalil bagi sifat ini, khulasah dia kita boleh ringkaskan annal mu'jizati, bahawa sesungguhnya mukjizat itu allati khalaqaha Allah, yang Allah Ta'ala cipta, ala aidi rusuli, atas tangan para nabi. Mukjizat ni berlaku pada diri nabi, pada diri rasul. Dia negara ni maknanya tak ada ni. Ya amrun, mukjizat itu ialah amrun khariqun lil adati maqrunun bil tahaddi ma'a adamil mu'aradah, perkara mencari adat yang disertai dengan tahaddi, dakwaan, cabaran, sertai dengan cabaran. Tahaddi maknanya cabaran. Ma'adamil mu'aradah, peserta tidak mampu tertolong. Adamil mu'aradah, tak mampu ditolong. Itu ta'rif mukjizat. Amrul khaliqun lil adati maqrunun bil tahaddi ma'adamil mu'aradah. Kalau kita tatbiqkan, applykan dengan ta'rif Quran, jadi tak? Jadi ini usul Quran kan? Usul Quran. Apa itu Quran? Kalamullah alladzi nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz bil tilawah, al-mu'jiz, al-mu'jiz, kalam yang mukjizat. Mukjizat ni apa? Yang mana disertai dengan tahaddi. Kalau tengok dalam ta'rif Quran, yang mana di alladhi yatahadda bihi bi aqsari suwarihi, yang dicapai dengan sekurang-kurang surah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ada cabaran Quran ni cabaran. Ma'adamil mu'aradah, berserta tak mampu ditentang. Orang boleh tentang tak? Boleh sahut tak cabaran tak? Apa sekarang orang tak mampu nak buat macam Quran. Jadi itu ta'rif mukjizat secara. Jadi mukjizat itu tatanazzalu min Maulana Jalla wa Azza, tatanazzalu manzilatan, menempati. Tatanazzalu maknanya menempati kedudukan, manzilatan akan tempat, menempati akan tempat atau kedudukan, manzilatan qaulihi ta'ala, seakan-akan perkataan Tuhan, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anhu,
benarlah hambaku pada setiap perkara yang disampaikan daripada jadi apa nama ni, mukjizat tu macam Tuhan beritahu Tuhan kamu. Itu maksudnya tatanazzalu manzilatan atau tunazzalu manzilatan, seakan-akan Tuhan kabur. Jadi mukjizat tu macam Tuhan beritahu bahawa hamba tu betul. Bukan Tuhan kabur secara mampu atau kabur secara langsung itu dengan keadaan bukan, tapi secara dipanggil maqamul hal. Mukjizat itu menunjuk secara hal, maqamul hal, seakan Tuhan kata betul. Bukan Tuhan turunkan firman, kan? Tuhan turunkan firman khusus lah, mukjizat itu akan bersedekah tidak. Tapi diri mukjizat itu seakan pengakuan, seakan Tuhan kata. Nampak tak? Macam gini lah, banyak apa ulama buat contoh, dia kata kalau kita ni orang yang rapat dengan raja, orang yang rapat dengan raja, rapat dengan sultan, kita beritahu kawan kita, aku ni semalam dia masuk Islam, makan semeja dengan wang. Kawan kita tak percaya. Okay. Kata macam ni, mana bukti? Bukti apa? Dia aku akan go raja, sultan mandi, dia mandi, masuk ke Rizal, disalah aku, lepas tu dia ajak aku naik kereta dia, lepas tu dia atur aku balik. Kita jadikan satu tanda perbuatan. Dia tunggu masuk Rizal, dia ajak aku naik kereta dia, lepas tu dia atur balik. Itu tanda bahawa perkataan itu. Nampak tak? Jadi dia pun kawan dia tak cari. Tiba-tiba mari sentuh kereta dengan body. Body dia mari kereta. Pelik besar dia mari. Dia tunggu, sambung kawan itu. Dia sambung dia masuk kereta. Lepas tu hantar balik. Jadi perbuatan tu seakan-akan sudah memberitahu betul kalau dia berkata dia betul. Apa yang dia beritahu itu betul. Buktinya ialah perbuatan tadi. Jadi mukjizat itu perbuatan Tuhan buat seakan-akan Tuhan beritahu betul lah betul. Bukan maknanya Tuhan berfirman baru turunkan kalam ni kata sedekah akid kan. Falam jaza al-kadhibu fi haqqi rusuli, kalau harus dusta pada hak para rasul, la jaza al-kadhibu fi haqqi maulana jalla wa azza, nescaya harus juga dusta pada hak Tuhan. Kalau Nabi boleh jadi berdusta, Tuhan boleh jadi berdusta juga. Tu kita faham boleh sifat wajib mustahil harus. Nabi harus tak berdusta. Kata harus kalau Nabi nak itu. Harus kami Nabi nak itu. Harus mandi. Harus mustahil. Kalau Nabi dusta, ni makna Allah Ta'ala ni boleh harus juga berdusta. Bila Tuhan pelihara ni makna takkan berlaku lah pada diri Nabi perkara tersebut. Takkan berlaku. Lianna tasdiqa al-kadhibi kadhibun, kerana membenarkan orang yang berdusta itu ialah dusta. Orang tu cakap itu, orang tu tipu. Kalau kita bahasa kita tipu ni, tipu atas dadak. Tipu atas dadak ni jelas ni kita kata dia betul. Tidakkah kita juga melakukan satu penipuan? Kita tipu juga lah. Wal karimu ala Allah Ta'ala muhal, dan dusta atas Allah Ta'ala itu mustahil. Li'annahu ziyadatun wa naqsun, kerana iaitu satu penambahan. Ziyadah penambahan macam mana? Ziyadatun ala ma waqa'a, penambahan atas yang berlaku. Kerana kalau harus pada Tuhan itu, kenapa berdusta itu mustahil? Kerana dusta ini ziyadah, penambahan, ziyadah itu langsung penambahan dan juga kekurangan. Pendustaan itu kadang-kadang ialah penambahan, kadang-kadang ialah kekurangan. Berdusta ni boleh jadi tampuk. Kalau kita ni
cerita lain ditambah tambah cerita, tambah perasa MST banyak mana. Tambah perasa tak berlaku ni tambah. Rumah orang yang tu nampak tak sekor, mungkin ekor buat. Ayah mu anak. Dia ekor buat. Ekor ya. Ekor. Jadi ditambah. Jadi pendusta menambah cerita pendusta. Nampak tak? Nampak tak? Cuba. Apa dah umur dekat? Apa dekat ni jaga hati-hati. Tak. Jadi pendustaan dengan cara ni penambahan pendustaan nafsun anhu amma waqa'a fi, kekurang daripada apa yang berlaku pada waktu dusta tu. Nampak tak? Dia kurang cerita ataupun dia cerita tu dia ubah. Dia kurang. Jadi itu juga pendustaan. Tu dikata tu li'annahu ziyadatun wa naqsun. Kadang-kadang penambahan, kadang-kadang pengurangan. Wa yata'ala Allahu, dan maha tinggi dengan maksud maha suci, yatanazzahu anin naqaisi, daripada kekurangan. Kerana dusta itu kekurangan, maka mustahil Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Wa qawluhu fi hadil mu'jizah, dan katanya apa nama ni, wa qawluhu fi hadil mu'jizah, pada ta'rif mu'jizah amrun tu, wa qawluhu fi hadil mu'jizah amrun. Qawli asyarih lah. Ta'rif mu'jizah mana dia kata mu'jizah? Ya amrun khariqun lil 'adah. Jadi sini kalau kaedah dia bagi tajrid, dia mengasingkan dia. Pada dia kan patut ada yang tu wa qawli boleh kan? Wa qawli fi hadil mu'jizah, kerana hak mu'jizat tu yang gari itu kata apa? Syahudun itu. Tapi dia guna kata nama qawli. Ada usul tajrid, dia mengandaikan pensyarah itu diri yang orang yang lain, orang. Dan pada katanya, pada ta'rif mu'jizat amrun, dia kata mu'jizat itu amrun khariqun lil 'adah. Amrun ini yatanawalu al-fi'la, perkara. Amrun umum. Dia sebut amrun itu perkara yang umum, yatanawalu al-fi'la, berangkumi bentuk perbuatan. Kerana berilmat seperti memancar air. Air itu memancar di antara celah dari. Itu maknanya ada perkara yang berlaku. Fi'lu, perbuatan, maknanya terpancar air di celah dari. Lagi yatana walau fi'la kana bi'ilmat, masalah seperti terbitnya air bagi contoh min bainil asabi'i, di antara celah dari. Wa adamal fi'li, dan juga ketiadaan buat. Jadi amrun ni yatana walau fi'la wa adamal fi'li. Wa adamal fi'li ni ataf pada al-fi'la. Jadi lafaz amrun merangkumi perbuatan dan tak buat. Adamal fi'li maknanya tidak buat, tidak berlaku. Itu juga termasuk dalam mukjizat. Mana mukjizat ni bukan tidak berlaku aja. Benda tak berlaku pun boleh jadi mukjizat. Benda tak berlaku itu jadi mukjizat. Jadi penggunaan lafaz amrun untuk umum. Kalau kata syai benda berlaku. Tapi bila sebut amrun lebih umum, sama ada benda yang berwujudi atau benda yang bentuk adam. Jadi takrif ataupun penggunaan lafaz amrun ini, sebab tu dia guna pada takrif amrun. Contoh yang berlaku ialah terbit air di antara celah dari. Wa adaman fi'li, dan tidak berbuat, tidak ada, tak melakukan perbuatan. Contoh ka'adami ihraqin nari, seperti tidak membakar oleh api. Api tidak membakar. Itu perbuatan tak? Itu tidak buat. Api tidak membakar. Dari segi bahasa orang yang bukan buat, tak berlaku buat, tak berlaku kebakaran.
tak berlaku kebakaran ni bentuk di mana tidak ada. Bukan tidak ni benda ni buat ada, tapi benda dia ni tidak berlaku pun dikira mukjizat. Buat sembelih. Ataupun sembelih putus. Dia taklah itu adat. Sembelih tak putus. Tak putus. Tidak, bukan perbuatan alamat fi'li mukjizat dia. Ini nak beritahu hukum. Masalah seperti tidak membakar api sebagai contohnya li Ibrahim alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kata musannif waqtaraza bil khariqi, dan membuat pengecualian, mengeluarkan musannif dengan perkataan al khariqi, amrun khariqun kan. Keluar daripada itu ihtaraza waqtaraza minal mu'ta, daripada perkara-perkara yang berada. Jadi mukjizat ni perkara mencari adat, maka tak termasuk perkara yang berlaku adat. Fa'innahu, kerana sesungguhnya perkara itu al-amrul mu'tad itu yastawi fi as-sadiqu wal kadhib, sama padanya orang yang betul dan orang yang dusta. Apa bukti saya? Bukti saya ni Nabi dia kata. Buktinya malam ini akan terbit bulan. Boleh saja. Allah sama-sama juga pun. Maknanya ni benda itu betul kan? Dia akan terbit bulan. Bukti saya bahawa saya Nabi, bahawa kalau orang contohlah bukan saya ngaku bahawa esok hari Jumaat, bahawa esok hari Jumaat, esok akan didirikan Jumaat di masjid ini. Tuan-tuan percaya tak? Itu tak. Dia kena faham konsep betul. Dan akhir zaman ramai yang mengaku macam-macam, mengaku Nabi, mengaku Rasul, orang sesat, mengaku Imam Mahdi tu, mengaku macam-macam lah, mengaku diri wali ke apa. Kita faham nanti itu mukjizat ke karamah ke apa, kena faham. Benda buat berlaku, confirm berlaku, orang betul boleh jadi berlaku, orang mesti jadi betul. Bukan maka yastawi fihi shadiq wal kadhib, sama baginya orang yang benar, orang yang dusta. Wa minal mu'tadi, daripada perkara yang beradab ila as-sihru wa nahwu, sihir dan sopar. Kamu tak sihir. Dia kena faham betul. Oh dia hebat ni. Dia kamak ke sihir. Tak. Kamak ke sihir. Jadi kalau dia tak ada ilmu ni, apa perkara agama, tak ada ilmu tentang perkara yang asal, senanglah kita kena tipu. Kita ingat ke dia ni wali, rupanya dia tu bukan sihir, untuk pomong, ikut pomong. Jadi kita hati-hati lah. Dia belik berlaku, kita pun hormat. Sebab tu dia ada sihir ni. Dia tak ada. Dia bukan ada semua pada kambing. Dia ada sihir betul, ada sihir tapi dia bawa pemahaman yang salah, akidah yang salah. Kadang-kadang tak zahir lagi awal-awal. Berlaku banyaknya gitulah. Awal-awal tak zahir lagi, sesat. Kerana dia ajak zikir. Zikir pula bukan zikir yang salah. Zikir la ilaha illallah. Apa tu zikir pula? La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Tapi bila dah akan begitu, dah jadi dekat, dah nak cemburu. Jadi sayang dah, jadi tak boleh nak terima dah. Apa-apa orang kata tak terima. Untuk dia kata saja benar. Bila dah dekat dah, dia pun masuk jago, ajar dan bawa ajaran-ajaran yang dinilai. Sikit-sikit akhir tak sedar sesat. Dah nak buang dah, hati dia dah terikat dah. Dia tak sambung kalau usul-usul ada usul-usul sihir lagi, sihir dibuka dan macam-macam. Ini kena hati-hati ya. Kena hati-hati begini. Cabaran akhir zaman ni, ajaran-ajaran yang sesat-sesat ni masih ada lagi. Bagaimana kita nak tu, kita kembangkan akidah kita, kita kuatkan amalan kita, kita minta hidayah daripada Allah. Dia dah ke mana itu, mana kalau dan jangan ada syahwat khafiyah. Mana syahwat nak lebih pada orang. Itu bahaya tak? Jadi kadang-kadang mari syaitan pun kita rasa nak lebih pada orang. Sebab setakat ni dia syahwat tak ada uang ni, tak jadi mana. Setakat ni bukan pokok ni tak ada uang ni, tak jadi mana. Dia lebih pada orang. Nak kepada benda-benda kelebihan yang orang nampak lebih. Lebih itu tak ada nilai
lebih nak lebih pada di sisi Allah. Lebih kepada mana orang. Itu kadang-kadang bila itu kita pun berlupa dengan guru, lupa dengan syekh, lupa ni. Kita rasa kita ni hebat lah, kita lebih pada orang. Jadi kita bawa jauh daripada syariat Nabi SAW. Okay. Wahtaraza dan membuat pengecualian, mengeluarkan dengan kata musannif makrulun bitahaddi yang disertai dengan tahaddi. Tahaddi ni macam cabaran, dia mencabar. Ada cabaran pihak lain. Orang tak percaya, Quran cabar, Nabi cabar. Ahli sihir Firaun, Firaun suruh ahli sihir cabar Nabi Musa. Makrulun bitahaddi. Keluar dengan itu mimma daripada perkara lam yuqarihu tahaddi yang tidak disertai oleh tahaddi. Tahaddi itu apa tahaddi itu? Tahaddi apa? Jadi fa'il kepada yuqari ya. Asalnya tahaddi kerana minat itu Allah dia. Tahaddi itu bukan majrur, bukan majrur. Tapi dia isim manqus. Isim manqus bila dinakirah dibuang mulia maka akan ada tadi qadin. Qadin tahaddi. Asalnya tahaddi, at-tahaddi. Jadi itu marfu'un wa alamatu rafihi boleh. Apa dia? Dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala ya mahzufah. Tahaddi ya kan. Waktu tanwin itu dia kan isim manqus, maka dia dibaca dengan tanwin tahaddi macam qadin. Maka lam yuqari fa'il, lam yuqari tahaddi. Keluar daripada itu perkara yang tidak disertai oleh cabaran, mencabar pihak lawan. Contoh apa? Kal-irha, seperti perkara pelik berlaku pada Nabi tapi tidak atas dasar mencabar pihak lawan, seperti irhas. Irhas ni apa dia? Wa huwa ma yataqaddamu bi'adatal anbiya, perkara yang mendahului akan kebangkitan Nabi. Maknanya benda yang berlaku sebelum kebangkitan Nabi. Sebelum jadi Nabi, berlaku perkara pelik. Itu panggil khas. Awal menaungi Nabi, sebelum Nabi jadi Nabi, awal dah dilindungi Nabi. Awal tu adalah dia memayungi Nabi. Waktu tu ada cabaran apa tu tak ada. Cari perkara mencari adat tanpa ada cabaran daripada pihak awam. Maka itu dipanggil khas. Apa lagi khas? Nabi dengar batu berbicara, bercakap. Jadi benda pelik seperti itu tu dipanggil khas. Teknis sikit bukan dengan hak dengan ha. Dia khas. Cuba bahasa irhasa, perkara-perkara yang berlaku sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul dipanggil irhas. Dengan hak, bukan hak dengan hak. Hak itu bukan dengan hak. Kan irhas seperti irhas. Wa huwa ma yataqaddamu ba'datal anbiya. Jadi wa karamatil awliya'i, dan juga karamah para nabi. Karamah para wali. Fa innahum, kerana mereka para wali lam yatahaddaw biha, para wali dia tidak tahaddi, dia tidak campur dengan karamahnya ala ahadin, atas sesiapa. Dia tidak campur, dia tidak menjadikan karamah ni cabaran atas siapa. Ay lam yad'uha, mereka tidak mendakwakan karamah itu dalil ada sifihim, akan kebenaran itu. Dia tak ada nak campur, nak dakwa bahawa jadi itu dalil atas kebenaran mereka. Okay.
Okey. Ini salah satu pandangan lah kalau dibuat oleh Syekh Mubni, salah satu pandangan bahawa karamah ni tidak ada disertai dengan dakwaan benar orang yang berkata. Wa ahadu qaulain masalah ni, adakah para wali boleh jadikan karamah dalil bahawa dia betul? Jadi mengikut apa pandangan Pak Syekh ni, ini salah satu pandangan. Kerana dakwaan perkara mencari adat ni betul bagi orang belakang itu hanya pada para nabi, pada mujizat. Tapi Syekh Syarqawi sebut was-sahih annahu yajuzu an yaj'al wilayata wa yatahadda bil karamati dalilan ala sahih. Bahkan pandangan yang sahih. Jadi topik sikitlah buat nak cakap sikit. Ni pandangan was-sahih, pandangan sahih yajuzu zalika fi haqqil awliya. Harus dakwaan karamah itu dalil betul bagi hak para wali boleh itu. Dia kata contoh, aku ni wali Tuhan. Tanda wali aku wali yang tu bahawa apa ni? Bahawa sungai ni akan terbelah dulu. Atau pokok ni akan tumbang. Atau pokok ni akan mati sekarang. Jadi boleh dia menjadikan karamah itu dalil pada benar di kewajiban. Cuma isu dia tak ada lah. Adakah orang yang menafikan kewalian menjadi kufur? Tak, sebab benda ini bukan daripada asal akidah ni. Cuma orang tu bilang kebaikan dan bilang peluang. Kalau betul dia wali, maknanya tak ada lagi membenarkan orang soal itu, tak dapat doa bagi masalah itu. Cuma ni dari segi boleh betul karamah tu menjadi dalil kepada benar orang tu. Pandangan yang sahih ni seperti mana dalam Syarqawi sebut ni kata boleh. Was-sahih anna yujuzu an yad'i al-wilayata wa yatahadda bil karamati dalilan ala sidqihi wa yaqulu ana waliyullah. Dia kata aku wali Tuhan dan tanda wali aku baru akan terbelah tahu ni. Dan dia tahu bahawa dia itu wali dengan Tuhan ceritakan ini pada dia. Biasa benda-benda ini dia bukan berlaku saja bagi orang kata yang wali. Dia berlakunya ataupun pada saat-saat detik, saat-saat yang mana sangat-sangat terdesak. Contohnya menepani musuh ataupun dengan orang-orang kafir, masa ketika pegang ataupun ketika dicampur, yang mana menggugat agama Islam. Kalau dia tidak zahirkan perkara-perkara yang menyatakan bahawa Islam benar, itu kadang-kadang tak pula pada waktu itu lah. Dia tak ada saja dia wali dan dia nak bagi. Hari ini nak bagi dia Nizal, ada itu karamah. Itu karamah. Esok pilih FD pula. Waktu pilih FD pula. Tak ada. Kalau kerja tak. Kalau di bazar boleh beli makanan. Tunjuk karamah. Orang tunjuk karamah dia kawan ada wali, dia jual ubat. Jual ubat lalu laku. Tu baru tunjuk. Buat-buat. Kalau siapa ada sakit kaki, sakit kepala, sakit tangan, sakit dalam, sakit luar. Jual ubat boleh lah. Tunjuk boleh. Bukan wali. Wahtaraza biqaulihi, dan membuat pengecualian mengeluarkan kata musannif ma'an dan mu'aradah dengan tidak mampu ditolak. Keluar min ayakula, daripada bahawa keluar bahawa seorang itu berkata ayatul sidqi, tanda kebenaran aku kata, tanda kebenaran itu gini, fayu'aridu man yukadzibu, maka melawannya oleh orang yang mendustakannya. Dimisi dalika dengan seumpama. Maka hal ini bukan mukjizat lah. Dia kata tanda bahawa benar aku, bahawa di sini akan aku panggil anjing tu wangi. Orang lain tu panggil juga anjing tu. Maknanya ada yang boleh lawan, benda yang boleh lawan. Kerana mukjizat ni ada mu'aradah, dia tak boleh nak lawan. Tanda betul yang aku, apa dia? Pokok itu tak keluar dulu, dia buat isu. Orang lain kata bukan buat boleh. Nampak? Maknanya kalau mampu dilawan, bukan mukjizat. Mukjizat dia ada min mu'amalah, dengan tidak mampu ditolak, dilawan. Okay?
Kemudian kita bersuara wa amamu an yujibil amanah wa qawla ta'ala amanah. Ada soalan? Ada orang tanya. Dikatakan bahawa badan Nabi tak pernah diinggap lalat. Dia kata boleh diterima akal ataupun tak? Itulah pakai saya. Dan itu ada orang kata badan Nabi ni ada penuh lalat, apa ni pernah diinggap lalat. Itulah. Jadi dia tu perkara yang apa nama ni sesuai dengan kemuliaan para Nabi, yang melebihkan aspek apa nama ni kemuliaan, karomah dan kemuliaan para Nabi. Dan hakikat di mana Allah Alam dah pernah, tapi maknanya benda itu jika disebut oleh ahli-ahli siar walaupun dengan sanad yang itu, tapi benda itu dia melebihkan aspek khususiat Nabi. Maka kita sebagai orang yang beriman ni ataupun umat Nabi ni, saya biarlah kita berpegang dan kita percaya kepada dia. Tapi kalau adakah benda itu dikira kufur ke tak percaya, tak ada sampai tahap tu, selagi mana dia tidak sampai dengan dalil yang sahih dan juga dalil qat'i. Tak ada sampai tahap tu. Cuma maknanya orang ni kata dia ni macam tak sayang Nabi, dia tidak letak Nabi pada kedudukan yang mulia. Dia kata saya sayang Nabi, buktinya saya tidak kata perkara yang Nabi tak kata. Kalau sekadar tu apa? Dia kata saya tak mau kata, saya tak mau, tapi dia dah tolak. Jadi itu kekal pada darjah intimat. Tapi bila itu nak orang macam yakin bahawa lawan itu betul. Dia kata saya tak boleh ikut apa saya tak ada itu tadi. Tak apa lagi lah kan, maknanya tidak lah murahkan waktu bukan lagi. Tapi kalau orang yang tasih oleh Nabi, riwayat yang datang pada aspek yang melebihkan aspek khususiyah Nabi, aspek kemuliaan karomah Nabi, maka dia akan beriman dan dia akan percaya. Kerana itu sesuai dengan kaedah bahawa Nabi ini orang Nabi. Cuma dari segi sanad itu berbicara lain. Dari segi bersabitan berlaku itu berbicara sanad tidak sampai. Tapi apa yang berlaku boleh ada kebarangkalian yang berlaku. Dan kalau tak sampai sekalipun, apa nama kita pun tidak lain. Maka atas dasar itu memberatkan aspek syaraf Nabi wa karamah Nabi wa khasa'is Nabi, itu lebih awal daripada aspek yang membawa kepada sebaliknya. Ada? Selagi irhas ni boleh berlaku kepada selain Rasul tak? Irhas ni berlaku kepada Nabi ya. Nabi yang Rasul. Kalau selain pada Nabi Rasul tak ada istilah irhas. Sebab dia tak ada masa kedua dakwah kenabian. Berlaku karomah dia kan. Tidak kecil pun berlaku karomah. Kalau berlaku pada sebelum hari berlaku karomah. Orang kufar boleh berlaku karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.